Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang berbahagia Saudari Nur Ain binti Abdul Rahman, Pengerusi Tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Yang berbahagia Saudari Salbia binti Saari, Timbalan Pengerusi Tetap Pergerakan Puteri UMNO Malaysia. Wakil-wakil Ahli Majlis Tertinggi UMNO Malaysia. Yang berhormat Datuk Dr. Muhammad Fuad Zakashi. Yang berbahagia Datuk Dr. Sheikh Hussein bin Maidin. Yang berbahagia Datuk Johan bin Abdul Aziz. Yang berbahagia Datuk Nurul Amal binti Muhammad Fauzi. Yang berbahagia Saudari Asuma binti Muhammad Sali. Yang berbahagia Hajah Siti Hawa binti Abu Hassan. Yang berbahagia Saudari Muzana binti Muhammad. Yang berbahagia barisan Exco dan Ketua Pergerakan Puteri UMNO Negeri-Negeri. Tidak dilupakan rakan-rakan perwakilan yang ada di depan dan yang menonton secara maya di seluruh negeri dan bahagian-bahagian di seluruh negara. Turut dialukan para pemerhati Dev Jemputan dan rakan-rakan media yang dikasihi sekalian. Turut dialukan juga Dev Jemputan dan rakan-rakan media ya. Alhamdulillah, syabas dan terima kasih Kak Ida ucapkan kepada semua pembahas yang lantang, yang berani, yang menyuarakan pendirian dan hala tuju politik puteri. Semua pandangan yang disuarakan, Kak Ida hargai. Kita yakin inilah suara hati akar umbi dan kita akan ambil dan bawa balik kepada dalam majlis tertinggi nanti. Kak Ida juga faham ramai yang mengambil sikap berhati-hati sama ada perlu atau tidak diadakan PRU sekarang. Namun kita harus bersedia menghadapi risiko yang dihitung. Satu ketika ramai di kalangan kita tidak bersetuju kalau parlimen bersidang semula dan kalau boleh darurat diteruskan dan parlimen digantung lagi. Ingat, ada yang tak setuju kita tarik sokongan kepada PM8. Namun parti ambil risiko akhirnya kita dapat PM ke-9. Taktik UMNO ni berjaya. Dan Alhamdulillah PM ke-9 milik kita. Walaupun ketika itu ramai orang PM9 yang tak setuju tindakan menarik sokongan kepada PM8. Bila Don Melaka terbubar, ramai yang minta supaya kita bekerjasama dengan Bersatu dan PAS. Katanya tak mungkin kita menang kalau tak bersama dengan mereka. Sebaliknya, parti buat keputusan pergi solo. Ternyata rakyat terima kita dan PN tersungkur. Bahkan, satu keputusan paling berani dibuat oleh kita di Melaka ialah meletakkan 80% muka atau calon muka baru. Ia adalah risiko paling besar. Namun ia cukup memenuhi naratif rakyat yang mahu melihat UMNO bukan parti warlords. Hanya pertahankan orang lama je. Rakyat bersama kita kerana kita memberi harapan baru kepada mereka. Bersedia atau tidak bersedia adalah relatif. Kalau kita kata kita lari laju, tetapi orang lain akan lebih laju, kita akan kalah. Tapi kalau kita tak berapa laju, orang lain lagi perlahan, kita akan menang. Sekarang ni kita perhatikan apakah pembangkang lebih bersedia dari kita atau tidak. Bersedia bukan sekadar persiapan jentera. Tetapi apakah mereka berpecah atau bertangkup kembali mencari titik pertemuan? Tak mustahil. Mereka akan bertangkup balik, Pakatan Harapan dibubar dan nama baru dibina. Kalau ini berlaku, kita akan berhadapan dengan situasi yang sama seperti PRU ke-14. Saya masih ingat, ketika itu ramai berpandangan kita patut adakan PRU tahun 2016. Selepas kejayaan penganjuran Sukan C, feel good factor tengah kuat dan pembangkang belum bersatu. Bahkan, ramai kata tak mungkin Tun Mahathir dan Anwar Ibrahim boleh bersatu masa tu. Mereka kan musuh ketat. 2 tahun tempoh yang kita berikan ialah untuk memberi masa untuk mereka bersatu. Tubuh Pakatan Harapan menguruskan sentimen emosi antara mereka, bahkan lambang mata lebam pun sanggup diberikan untuk Tun Mahathir gunakan bagi lawan kita. Jadi, apakah sekarang pun kita mesti nak bagi masa untuk mereka mengubat luka dan bina kekuatan untuk bunuh kita balik? Adik-adik puteri, fikir-fikirkanlah.
Dalam perjuangan ni, jangan kita bercakap tentang perjuangan untuk diri kita. Kita kena bercakap perjuangan untuk parti dan negara kita. Setiap dari kita hari ini duduk di sini sebagai ahli parti. Yang kata, yang melaung-laungkan kita duduk ikhlas kat sini. Yang duk cakap dekat bawah akar umbi, kita ikhlas berjuang demi parti, agama dan bangsa. Ini yang kita dengar selama ni. Tapi jangan cakap tak serupa bikin. Cakap biarlah serupa bikin. Kita puteri UMNO. Kita tak nak jadi macam orang-orang yang lama. Kalau buat setakat untuk kepentingan jawatan, kita bukan macam tu. Kita boleh berkorban, kita boleh tinggalkan keluarga, kita boleh tinggalkan anak-anak kita. Kita boleh bagi apa saja untuk parti kita. Sebab kita dididik macam tu. Kita tak diajar politik wang. Kita adalah puteri yang suci, yang memang hadir di sini, dilahirkan sebagai yang betul-betul nak jadi pelapis untuk memperjuangkan ibu bapa kita, nenek moyang kita punya perjuangan. Cakaplah apa pun ya kat sini, balik kita fikir. Balik kita fikir sebab kita balik ni kita nak bagi tahu kat bawah ni. Berapa ramai kat bawah sana yang berjuang tak dapat apa-apa pun selama ni. Yang berkorban. Jadi hari ini kita puteri tau. Kita puteri, sepatutnya kita tak ada attitude yang macam tu. Kita sepatutnya lebih matang, lebih jauh berbeza daripada generasi lain. Sepatutnya kita puteri ada nilai-nilai macam tu. Hari ini, Kak Ida sedikit kecewa dengan apa yang berlaku di Dewan ini. Pagi tadi Kak Ida sendiri ada cakap. Pagi tadi dalam ucapan dasar Kak Ida sendiri bercakap. Kita puteri, kita mesti ada kelas yang tersendiri. Kelas kita mesti tersendiri daripada orang lain. Kita tak boleh sama dengan orang-orang lain. Sebab itu kita pakai pink, kita sentiasa bersopan santun, kita berpenampilan cantik, kita sentiasa mengamalkan akhlak yang baik. Tapi kerana nilai setitik, kita semua terpalit. Kak Ida harap benda-benda macam ni tak berlaku lagi pada masa hadapan. Supaya anak muda di luar dapat melihat kita lebih baik. Kerana kita ni sepatutnya menjadi role model, menjadi contoh kepada orang muda di luar sana. Kalau kita tidak tidak mengamalkan akhlak yang baik, macam mana kita nak menjadi role model kepada anak-anak muda di sana? Jadi Kak Ida harap ya. Ada juga banyak menyatakan tentang sistem tadi. Betul. Sistem kita, Kak Ida akui, banyak kelemahan. Kak Ida ambil maklum. Dan Kak Ida memang involve masa di Johor juga. Kak Ida nak sentuh mengenai sistem ni. Memang 2 hari sebelum D-Day, kita dah dapat detect ada cyber attack. Kita tak jangka. Sebab bila banyak sangat kemenangan manis daripada Melaka dibawa ke Sarawak, rupanya Johor dia nak buat double attack untuk kita. So ini antara senario ataupun masalah yang kita hadapi. Kita pun buat yang terbaik. Saya ucap tahniah kepada Puteri Johor. Walaupun dalam keadaan yang sangat-sangat stres, yang sangat-sangat marah, tapi alhamdulillah Puteri Johor dapat buat dengan terbaik. Dapat handle sistem dengan terbaik. Sebab itu, sebelum D-Day, kita pun dah suruh standby. Ini bukan bermakna kita belum ready. Ini bermakna Puteri Johor dan kita semua sebenarnya telah kena bersedia untuk apa sahaja kemungkinan yang kita hadapi. Anak muda kot. Takkan baru sedikit diuji, diduga nak mengamuk menyalak. Relaxlah. Patut kita kuat. Semangat kita kena kuat daripada yang lain. Baru sikit ujian. Macam mana kita nak kata kita pejuang? Kalau baru sikit diuji pun nak bising macam ni. Kita hadap masalah yang datang. Apa saja masalah datang, kita hadap. Barulah puteri. Barulah puteri. Barulah pemimpin. Barulah ketua. Barulah pejuang. Jadi Kak Ida harap kita semua, adik-adik puteri, Kak Ida harap sangat, Kak Ida meletakkan harapan yang tinggi kepada adik-adik perwakilan sekalian. Kita rapatkan saf. Kita buang yang keruh. Kita ambil yang jernih. Kita fokus kepada perjuangan parti.
Kita letak tepi agenda peribadi. Tiada masa untuk bersengketa. Kerana kita adalah generasi agenda dan perjuangan UMNO. Kita adalah generasi penerus agenda dan perjuangan UMNO. Di bahu kita terpikul amanah besar. Bukan untuk diri kita atau geng kita. Tetapi amanah ini amanah rakyat. Amanah agama, bangsa dan negara. Kepada adik-adik puteri, Kak Ida ucapkan selamat berjuang. InsyaAllah, kita kena yakin dan percaya dengan perjuangan kita. Kalau kita ada keyakinan dan kepercayaan kepada parti dan perjuangan kita, insyaAllah, kerja kuat, tidak ada yang mustahil dalam hidup ini. Itu saja daripada Kak Ida. Kak Ida harap semua adik-adik puteri diberikan kesihatan yang baik untuk terus memimpin, untuk terus berkhidmat kepada parti tercinta ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.